Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: fa in kuntum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukmilul 'iddata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana minkum maridan, sesiapa di kalangan kamu yang ditimpa keuzuran, aw ala safarin, ataupun berada di permusafiran yang harus, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh bagi dia ganti puasa pada hari yang lain daripada bulan Ramadan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak memudahkan kamu. Walitukmilul 'iddata, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa itu sebanyak 30. Baik, untuk tajuk yang lepas, banyak yang lepas ni lah. Yang lepas-lepas maksudnya yang terdekat, iaitu saya menyentuh tentang puasa sunat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan seseorang yang melazimkan berpuasa sunat, jaraknya dengan neraka itu 70 kharifan, jarak 70 tahun. Tetapi dia bukanlah sesuatu benda yang dianggap sebagai mudah seperti solat, kerana dia memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada pengorbanan yang luar biasa. Sebab dia lain, seperti yang saya sebut berulang kali, kita nak melakukan satu-satu amal ini mesti ada sokongan, mesti ada dorongan untuk kita melakukan amal tersebut. Apakah faktor yang membantu untuk kita melakukan sesuatu amalan? Yang biasa dan yang mudah didapati adalah persekitaran yang baik. Persekitaran yang baik dia akan membentuk peribadi yang baik. Itu sifir mudahnya begitu. Kita berkawan dengan orang baik, kita jadi baik. Berkawan dengan orang tak baik, kita akan tak baik. Sifirnya begitu. Tapi kalau orang yang boleh melakukan sebaliknya, hebatlah. Dia seorang, dia berkawan dengan 100 orang yang tak baik, dia seorang yang baik, tetapi dia berjaya menarik 100 orang tu ke arah kebaikan. Ini luar biasa lah. Susah. Tetapi selalunya sifir mudahnya dia akan hanyut, bukan dia yang tarik orang, sebab dia sikit. Adat mengatakan yang sikit akan kalah dengan yang banyak, kecuali dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang berlaku perjuangan. Sebab apa saya katakan berpuasa memerlukan pengorbanan, terutama puasa sunat, bukan puasa wajib. Kerana puasa wajib iaitu merujuk kepada Ramadan, kita dibantu oleh persekitaran yang baik. Semua orang melakukan hal yang sama, semua orang tak makan, semua orang tak minum. Jadi kita menjadi mudah untuk melakukan perkara tersebut sebab orang buat benda yang sama. Tetapi berbalik kepada puasa sunat, dia memerlukan kepada perjuangan yang agak tinggilah, pengorbanan yang tinggi, sebab kita berbeza daripada orang lain.
Orang makan, orang minum, kita menahan diri daripada makan dan minum. Pengorbanan yang paling besar apabila para sahabat radhiyallahu taala anhum menunaikan puasa Ramadan ketika berperang. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Demi sungguhnya kami telah memenangkan kamu di dalam peperangan Badar, wa antum azillatun, sedangkan kamu itu azillah. Azillah ni qalilah, sedikit bilangan. Tapi dengan sedikit itu berjaya mencapai kemenangan dengan sebab kuncinya adalah dua, sabar dan takwa. In tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar dan kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu boleh menang. Allah akan hantar bantuan. Wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah hantar bantuan berupa 5,000 orang malaikat. Jadi dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa masih lagi boleh berperang, bukan kalah, menang pula tu. Ini kunci mereka. Yang pertama adalah sabar di dalam melakukan amal. Baik, ini ulangan rumusan yang lepas. Pada malam ini saya nak sentuh tentang etika dan juga apa yang perlu kita lakukan bila kita berada di dalam masjid menunaikan solat berjemaah. Bab berjemaah ni takkan habis. Antara fadilat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW daripada hadis Anas bin Malik, khadam Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudrikur raka'atal ula, sesiapa yang solat berjemaah selama 40 hari, yudriku takbiratal ula, dia mendapat takbiratul ihram yang pertama bersama imam, kutiba lahu bara'atan, disuratkan kepada dia, diberikan kepada dia 2 kelepasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, kelepasan daripada api neraka. Dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, keselamatan, kebebasan daripada penyakit munafik. Jadi hadis ini dinilai sahih oleh para ulama, menunjukkan bahawa kelebihan menunaikan salat dia adalah satu bentuk targhib. Targhib ini gesaan supaya salat jemaah itu ganjaran dia. Maksudnya 40 hari konsisten salat secara berjemaah dan tak masbuk. 40 hari. 40 hari itu adakah maghrib saja? Tak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak selama 40 hari. Jadi berapa kali tengoklah, kali 5 lah. 1 hari 5 waktu. Dia lakukan selama 40 hari. Dia perkara ni dulu kalau guru dulu, yang saya masih ingat, dulu kami belajar pondok. Pondok ni bukan tahfiz. Pondok ni belajar kitab, menghafal dan sebagainya. Menghafal matan, menghafal syair Arab dan sebagainya. Dia mula-mula masuk, apa yang dipesan oleh guru adalah solat jemaah 40 hari jangan miss langsung setiap waktu. Bukan jangan miss, masbuk pun kena rotan. Masa umur 3, 14, 15, masbuk kena rotan dengan pelepah kelapa tu. Kena dekat betis. Menjerit meraung kena. Sebab apa? Bukan sebab tak solat. Ustaz marah saya bukan sebab tak solat, bukan sebab tak datang jemaah, tapi sebab lewat 1 rakaat. Lewat 1 rakaat tu kalau tak sembahyang macam mana kena tak tahulah, wallahu alam. Ini sebab masbuk. Jadi biasalah budak-budak masuk nakal.
Belajar, kemudian belajar, lama-lama jumpa hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Hadis yang saya bacakan tadi. Oh, dulu ustaz aku pukul begini. Oh, ini ada hadis dia. 40 hari. 40 hari secara istiqamah, konsisten. Sebab tu orang dulu dia jaga sangat bab ni. Kalau nak masuk belajar, okey, kamu jaga solat jemaah dulu 40 hari. Baru kamu boleh belajar dengan saya. Jenuh macam tu. Sampai kena rotan. Bukan rotan biasa. Ini pengalaman peribadi kena dengan pelepah. Nak bagi tahu orang tua takut. Takut nak bagi tahu orang tua. Takut dia bagi nasi tambah lagi. Jadi senyaplah, tahan dia lah sakit. Suruh jaga solat jemaah. Bukan kata jaga sembahyang, tak. Itu soal yang tak perlu dibincangkan. Tuan-tuan, kalau tiba musim Ramadan, terutamanya, kenapa boleh berjemaah? Kenapa kita boleh melakukan solat jemaah? Paling kurang satu hari satu kali. Yang tak pernah solat pun solat juga. Bahkan yang tak pernah datang masjid pun datang. Sama ada yang pertama, waktu tengah hari tak boleh nak makan, apa lagi duduk masjid lah. Daripada buang masa melepak bagi kita duduk masjid. Pahala bulan Ramadan berkali ganda. Nak yang pahala berganda tu, lepas tu tinggal terus. Macamlah persepsi sebahagian orang. Pergi ke Mekah buat amal banyak. Balik ke Mekah, batang hidung pun tak nampak masjid. Sebab apa? Oh, dia dah cover lah. Yang solat di Masjidil Haram beribu rakaat yang pahala dapat tu dah backup kita punya yang kita tinggal setahun 2 tahun. Tak. Itu adalah targhib fadilah. Bukan bererti buat lepas tu tinggal. Sebab itu yang mana disebutkan oleh baginda Nabi SAW 40 hari. Saya sebutkan bulan Ramadan. Kadang orang duk sembang. Bersembang, tinggal berapa hari bulan puasa, berapa hari tinggal tahun ni. Tak perlu sembang bab tu. Tu gurauan budak-budak boleh lah. Betul tak? Puasa penuh kan? Puasa penuh tak penuh, itu bukan level orang dewasa nak sembang yang tu. Itu level budak-budak. Yang kita perlu sembang, yang kita perlu bincangkan adalah bagaimana kita nak tingkatkan kualiti. Kuantiti sama. 30 Ramadan kita selesaikan 30, tak ada kurang, tak ada lebih yang Ramadan. Yang perlu dibincangkan adalah bagaimana kita nak bezakan puasa kita dengan puasa lepas. Bagaimana kita nak bezakan solat kita dengan solat yang lepas. Sebab itu saya sebutkan, apa jua amalan yang kita buat sama. Kita solat subuh 2, orang lain 2 juga. Tapi adakah 2 rakaat kita sama dengan 2 rakaat dia? Dari sudut nilai di sisi Tuhan sama tak? Tak sama. Mungkin dia lebih. Mungkin Allah terima solat dia sebab dia khusyuk dan sebagainya. Itu kita melihat kepada kualiti. Tidak melihat kepada kuantiti terlebih dulu. Kita lihat kepada kualiti. Kalau lihat kepada kuantiti, ayat yang saya bacakan tadi berkenaan dengan perang Badar, kuantiti itu confirm kalah. 300 nak lawan 1000, mesti kalahnya. Tapi mereka menang bukan dengan sebab kuantiti bilangan tu. Bukan dengan sebab bilangan 300 orang, tetapi adalah disebabkan 300 itu adalah yang terbaik. Para salafus salih mereka tidak bertanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan baik? Tak. Mereka tak tanyakan, wahai Rasulullah, apa amalan baik yang saya boleh buat? No, mereka tak tanya begitu. Para salafus salih, para sahabat, mereka tanya, wahai Rasulullah, apa yang terbaik untuk saya buat? Kalau sembang, setakat sembang, kamu puasa penuh, tak. Apa yang terbaik? Sebab itu dalam ayat kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala sebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, mereka berlumba mencari yang terbaik. Sebab itu ada beberapa sahabat bertanyakan kepada Rasulullah, ayyul a'malil afdalu ya Rasulullah? Apakah amal yang terbaik?
untuk saya buat. Kalau kita masih lagi bincang ataupun berada pada tahap baik buruk, nak ini baik ini buruk, maksudnya kita masih belum sampai. Kerana para salafus soleh, sahabat, mereka tak bincang baik buruk, mereka cari yang mana yang terbaik. Yang ni baik semua orang tahu. Semua orang tahu yang ni baik, seperti yang berlaku kepada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW kata sebentar nanti akan ada seorang sahabat ahli syurga, dia akan masuk masjid, dia pegang selipar dia, masuk tangan dia dengan selipar masuk masjid. Dia pegang selipar dia masuk masjid. Orang lain tunggulah siapa yang dimaksudkan oleh Nabi. Tengok-tengok lah dia ke? Apa yang membezakan dia dengan kami? Tak puas hati ni. Itu sikap para sahabat. Mereka nak cari tahu apa yang menyebabkan dia lebih. Sebab dari sudut amalan sunat semua sama, dia buat kami pun buat juga. Akhirnya mereka minta supaya bermalam di rumah dia, minta izin nak jadi tetamu. Kemudian di malam hari mereka mengintai, melihat apakah yang telah dilakukan oleh si fulan. Orang ni buat apa malam-malam ni? Tengok-tengok apa yang dia buat. Alah, baca Quran. Dia sembahyang tengah malam. Biasa ya. Kita pun buat benda yang sama. Itu tak membezakan dia dengan kita. Kerana kita juga melakukan perkara yang sama. Selama beberapa malam, benda tu tetap sama. Akhirnya tak puas hati dan tanya secara langsung, apa yang kamu buat sebenarnya? Dia kata tak ada apa lah. Cuma sebelum tidur ni saya maafkan semua orang. Saya tak pernah tinggal benda tu. Sebelum saya tidur, saya maafkan semua yang pernah melakukan kesalahan dengan saya beri maaf semua, tak terkecuali. Yang tu ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, seorang sahabat nama dia Bilal bin Rabah. Nabi tanya kepada Bilal, Bilal, apa benda yang kamu buat ni Bilal? Saya dah dengar tapak kaki kamu dalam syurga ni. Apa yang kamu buat? Dia kata, tak ada apa Rasulullah, cuma yang saya buat lepas saya wuduk, saya solat 2 rakaat. 2 rakaat apa? 2 rakaat wuduk. Sahabat lain tak pernah buat benda tu. Nabi tak suruh buat pun. Nabi tak suruh buat, Nabi tak ajar, dan sahabat lain tak ada orang yang buat. Tapi Bilal orang yang mencetuskan solat wuduk, ataupun dipanggil solat sunat wuduk, dan diakui oleh Nabi. Menunjukkan mereka sentiasa mencari lebih. Setakat nak sembang ataupun mencari benda yang baik, semua sahabat buat benda baik. Tapi mereka nak mencari yang terbaik. Sebab itu apabila kita sebutkan tentang fadilat solat berjemaah, lebih baik dari solat seorang diri. Bukan baik, bukan baik, tetapi lebih baik. Kerana solat seorang diri baik, maka solat jemaah lebih baik. Setakat mana lebih baik tu? Ada 2 riwayat hadis. Yang pertama 27 kali ganda, yang kedua adalah 25. Alah, semua orang tahulah 25, 27. Bila kita ceritakan tentang hadis, kami tahulah ustaz. Bukan isu tahu tak tahu. Orang yang tak pernah solat pun tahu. Orang tak pernah solat pun dia tahu sembahyang jemaah ni lebih. Kok dia ada terbaca, terdengar ke apa ke? Bukan isunya tahu ataupun tidak. Isunya adalah ada kesedaran ataupun tak. Kalau nak ikutkan tahu, semua orang tahu. Semua orang tahu ini halal, ini haram, ini boleh buat, ini tak boleh buat. Semua orang tahu. Tapi kenapa buat juga? Kesedaran. Macam mana kesedaran? Sebab kita dibebankan untuk percaya dengan benda yang kita tak nampak. Itu nak bezakan kita dengan orang lain. Kita dibebani ataupun kita dipaksa oleh syarak untuk melakukan ataupun untuk mempercayai benda yang kita tak nampak. Dosa pahala tak nampak. Kalau nampak penuh masjid ni, tak cukup kan? Dia nampak peratus, pahala aku dah nak habis ni, atau 14 sikit. Ataupun lepas daripada solat jemaah, dia dapat bagi salam ada RM27.
Masuk tangan dalam poket, ada RM27. Kalau sembahyang seorang, ada RM1. Penuh lah masjid ni. Silat-silat sembahyang sunat, semua dia buat habis. Sebab tu Tuhan nak bezakan antara seseorang dengan orang yang lain. Kalau macam tu tak ada beza lah. Tapi nak beza siapa yang percaya benda ni, siapa yang percaya 100%, siapa yang 80%. Sebab itu perkara asas sebelum Allah perintahkan kita sembahyang, apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lepas tu baru sebut wa yuqimunas salah. Baru sembahyang. Kalau sembahyang tapi dia tak percaya benda-benda yang ghaib, termasuk ghaib itu jangan kita faham makhluk halus. Ghaib ni jangan kita faham hantu. Ghaib ini adalah dosa pahala, syurga neraka, semua tu ghaib lah. Yang wajib kita beriman tu kita tak pernah nampak pun. Tak pernah nampak. Boleh nampak Tuhan? Tak. Malaikat tak pernah nampak, Rasul tak pernah jumpa. Semua yang kita akui dalam rukun iman semua ghaib. Tak dapat disentuh, tapi kita buat juga. Sebab itu siapa yang solat sedangkan akidah dia masih lagi gagal, ataupun akidah dia masih belum mantap, dia sembahyang tapi tak tahu apa pun pasal akidah, siapa nak bagi pahala kat dia? Tuhan tak kenal. Siapa nak bagi pahala? Kita bekerja dengan seseorang, mesti kita kenal siapa yang majikan kita, siapa yang nak bayar kita tu. Kalau tak kerja sia-sia, tak ada orang bayar. Jadi kita bekerja ataupun kita beribadat, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Allah bagi ganjaran apa yang kita buat. Jadi kelebihan 27 dan 25 ataupun 1 itu adalah berkaitan dengan kesedaran. Kalau dia tahu dan dia yakin benda tu, dia buat. Sekadar tahu tak memberi apa erti. Saya tahu tapi saya tak pernah datang pun. Saya tahu sembahyang wajib tapi saya tak pernah buat pun. Apa beza? Sama dengan tak buat. Tahu saja tidak buat tak guna. Sebab itu sesiapa yang solat secara berjemaah 40 hari ini, 40 ni benda penting ya. Apa jua kalau kita tengok apa yang berkaitan dengan 40? Banyak benda yang berkaitan dengan 40. Yang pertama, hadis berkenaan dengan solat 40 hari. Yang kedua, tidak ada mana-mana Nabi dilantik oleh Allah menjadi Rasul ataupun diberikan wahyu kecuali umur 40 tahun. Termasuk Nabi kita SAW 40 tahun baru dilantik menjadi Rasul, baru turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 40 tahun umur. Kenapa 40 tahun? Kerana 40 tahun itu adalah falamma balagha minhu rusydu. Rusydu ini adalah 40 tahun punya umur, iaitu matang. Nak pikul tanggungjawab besar 40. Dan dalam hadis yang lain, siapa yang umur 40 tahun tapi masih berada pada keadaan yang lama, masih lagi tak berubah, dikhawatiri dia akan mati dalam keadaan macam tu. Sebab tu 40 ni dipanggil umur emas. Kalau 40 tahun masih lagi tak berubah, tidak melakukan apa-apa perubahan, dikhawatiri dia akan mati dalam keadaan itu. Sebab tu apa-apa pun penentunya adalah 40 tahun. Sebab itu 40 ni ada orang kata apa kiraan dia dalam agama. Apa yang disebutkan oleh Nabi, dia akan terlepas daripada neraka dan dia akan terlepas daripada penyakit munafik. Munafik dia ada dua kategori. Yang pertama, kita perlu bahagikan supaya kita tak bercampur antara munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran dan munafik yang disebutkan di dalam hadis, kerana pemahamannya adalah berbeza. Munafik yang disebutkan dalam Quran itu kafir sebenarnya. Itu tak ada pada kita. Na'udzubillah, memang tak ada. Kerana dia melibatkan akidah. Tetapi munafik yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tidak menyebabkan orang tu kafir, tetapi berdosa ya.
ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, cakap bohong. Cakap bohong. Siapa tak pernah cakap bohong? Semua pernah cakap bohong. Jadi semua munafik. Ya, semua ada ciri munafik dalam hadis. Dia panggil munafik dari sudut amali. Bukan munafik i'tiqad, bukan munafik akidah. Tak menjejaskan iman. Kerana cakap bohong bukan bersangkut paut dengan akidah. Sebab itu kita kena bezakan dua benda. Ini soal akidah ke soal fiqh? Bab bercakap bohong ni berkaitan dengan akidah ke berkaitan dengan hukum hakam? Kalau berkaitan dengan akidah, maka kita letakkan dia dalam fail akidah. Bila perkara yang berkaitan dengan akidah ni rosak, habis. Bila berkaitan dengan fiqh, dia akan jadi haram, dia akan jadi berdosa besar, tapi masih lagi muslim. Bercakap bohong tu, orang Islam pun cakap bohong juga. Tapi kita nak katakan dia tu munafik tak boleh, sebab kita pun takkan tak pernah cakap bohong. Wa idza u'tumina khan, bila diberi amanah khianat. Munafik juga. Tanda yang Nabi sebut munafik, beri amanah dia khianat. Takkan kita nak tuduh dia khianat amanah dia munafik? Kita takkan tak pernah langsung. Yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkin janji. Oh, ini lambat ni mungkin janji, munafik. Kita takkan tak pernah mungkin janji semua hidup. Janji pukul 9, pukul 10 baru sampai. On the way tu baru bangun tidur, on the way dah. Menipu. Kadang kita gunakan nak bagi sedap hati orang, kita katalah insya-Allah. Janji, bukan tak janji. Tapi nak sedap hati tu kita kata insya-Allah. Padahal memang tak nak tepati janji pun. Tapi kita cakap berlapik, orang Melayu kan. Cakap berlapik, dia sebutlah insya-Allah. Jadi kelebihannya selamat daripada nifaq, daripada penyakit munafik. Munafik ni dia bahasa Arab, Melayu tak ada istilah yang term yang sesuai untuk kita guna. Kerana dia adalah berkaitan dengan agama. Saya tak jumpa lagi term yang sesuai untuk kita gunakan untuk menterjemahkan maksud munafik di dalam bahasa Melayu. Ada tak? Melayu nak panggil apa munafik? Munafik juga kan? Munafik. Itu Arab. Jadi tak ada. Jadi kita kekalkan dalam term yang asal. Kerana dia warid ataupun datang daripada syarak begitu. Baik, itu adalah tentang kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Orang munafik zaman Nabi tak pernah masbuk pun, punyalah nak jaga rahsia, takut bocor rahsia kata dia adalah munafik, tak pernah masbuk pun. Tak pernah masbuk. Antaranya Abdullah bin Ubay, tak pernah masbuk, semayang belakang Nabi sedia. Betul-betul belakang Nabi. Tapi siapa sangka dalam hati ada perasaan hasad, dengki, iri hati dengan Nabi, dendam dengan Nabi. Siapa yang bongkarkan? Allah bongkarkan. Kalau ikut Nabi, Nabi tak tahu. Nabi tahu perkara yang ada dalam hati? Tak. Siapa yang tahu perkara yang dalam hati? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Nawawi dia buat satu bab khusus dalam Riyadhus Salihin. Apa dia? Ijra'u ahkam ala zahirin nas. Menilai orang adalah berdasarkan zahir dia. Tapi kita tak kan, kita kata jangan judge lah, jangan tengok luar ya, jangan tengok zahir, tengok hati lah. Macam mana tengok hati Saya pun fikir tak boleh dapat janji hati baik, modal tu ya. Janji hati baik tak baik tu kita bukan tahu pun. Jadi tak perlu lagi gunakan perkataan tu. Janji hati baik tak laku lah. Bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Umar Al-Khattab dalam hadis. Kata Umar, bila zaman Rasulullah bolehlah kita tahu hati orang. Sebab apa? Sebab Allah zahirkan kat Nabi, Nabi bagi tahu. Tapi bila Rasulullah wafat, qad inqata'al wahyu, wahyu dah putus.
Sebab itu Umar kata, siapa yang menzahirkan kepada kami, nuqimna alaih, kami laksanakan mengikut apa zahir yang dia buat. Walaupun mereka mengatakan hati mereka baik. Tengok dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab 39, ijra' ahkam nas 'ala zahirihim. Baik, itu adalah tentang fadilat mendapat takbiratul ihram bersama imam. Yang kedua adalah berkenaan dengan larangan. Kita masuk masjid ada benda yang tak boleh. Apa benda yang tak boleh? Melintasi di hadapan orang solat. Ini kena pesan sedia. Lintas di hadapan orang solat itu kadar mana? Baik, di sana terdapat satu perbahasan dipanggil sebagai sutrah. Sutrah itu adalah halangan yang diletakkan di hadapan apabila kita solat. Contoh macam ni pun kita boleh jadikan sebagai sutrah. Letak depan. Apa dia depan tu? Bukan kita sembah botol ni. Jangan kata apa sembah botol, kan? Ini adalah sutrah, sunnah. Sama ada kita letak botol, kita letak handbag, letak, tak kisah letak apa pun, itu mengisyaratkan ini tempat sujud aku, jangan lalu kat sini. Lalu belakang tu boleh, selepas tu boleh. Lau ya'lamul marru baina yaday musalli ma kana 'alaihi la waqafa 40 khairan min an yamurra baina yaday. Dalam hadis Bukhari disebutkan, seandainya orang yang nak melintasi di hadapan orang menunai hadapan orang solat, la waqafa 'alaihi, ditunggu 40 tahun lebih bagus daripada dia lintas. Ditunggu 40 tahun ataupun dalam riwayat lain 40 hari lebih bagus daripada dia melintas. Sebab apa? Ulama mengatakan takut amalan dia tak terima 40 hari. Jenuh, sebab kesalahan yang kita anggap kecil. Apa dia kesalahan kecil? Lalu berapa saat ya? Lintas tu tak sampai 1 minit pun. Tapi menyebabkan 40 hari punya amalan tak terima. Jadi tak apalah. Sebab itu dalam hadis tu kata apa? Kalau dia tahu balasan dosa yang dia dapat tu, dia tunggu lebih baik. Jadi jangan menganggap melintasi di hadapan orang yang sedang solat itu adalah perkara remeh. Dia masalah bila kita anggap benda tu remeh, dia jadi remeh. Kalau benda tu besar, kita anggap kecil lah dia. La astashilanna su'ba aw udrika al-muna fanqadatil amalu illa as-sabiri. Dalam pepatah Arab dia kata apa? Benda yang susah, kalau kita anggap mudah, dia mudah. Kalau kita anggap susah sampai matilah susah. Macam tu juga, jangan kita menganggap sesuatu dosa itu kecil. Jangan kita anggap sesuatu amalan baik itu remeh. Alah, setakat tu aku pun boleh lah, sikit sangat ada buat amalan. No, buat juga. La tahqirannal ma'rufa syai'an. Nabi larang, jangan kamu menghina amalan kebaikan, walaupun sekecil mana pun kebaikan tu, jangan hina. Kamu tak buat, sudah. Orang lain buat, jangan hina. Begitu juga jangan kamu menganggap dosa itu adalah satu kesalahan yang kecil. Sebab lama-lama dia buat, lama-lama simpan jadi bukit dah. Jadi sutrah itu boleh diletakkan dengan meletakkan apa jua, sehingga garisan saf itu pun boleh dianggap sebagai sutrah. Yang maksud lintas depan orang solat tu, lintas betul-betul tempat sujud. Bukan lintas sana tu 20 kaki lalu, tu tak panggil di hadapan. Hadapan di sini maksudnya betul-betul tempat saya sujud, lintas kat situ, itu baru tak boleh. Itu dalam hadis yang lain disebut, apabila orang melintas halang, kalau dia masih lagi, pukul dia. Dalam hadis Bukhari pun sebut, pukul dia. Ini bukan manusia, ni syaitan punya perangai. Pukul 3-4 kali duk halang, lalu juga pukul. Kerana apa? Kerana untuk kebaikan dia, bukan untuk siapa? Untuk kebaikan dia, supaya amalan dia tidak ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu etika berada di dalam masjid. Ruang lain banyak lagi, jangan lalu depan orang. Dan kadang-kadang orang sembahyang pun satu hal juga, sembahyang depan pintu. Memang kalau kita tengok dalam hadis Baihaqi menyebutkan
Berpindah-pindah tempat solat itu adalah satu sunnah. Contoh, apabila saya solat fardu di satu tempat, kemudian saya nak buat ba'diyah, mana yang lebih afdal? Saya solat di tempat itu juga ataupun saya pergi cari tempat lain? Saya pergi cari tempat lain. Perbanyakkan tempat sujud saya di masjid ni. Itu sebagai apa? Bukti. Ya Allah, saya pernah solat di sini dulu. Tempat ni lah, ini tiang ni lah saya duduk. Sinilah saya duduk. Semua sudut dia ada. Jadi bukti dan juga dalil dia di hadapan Allah. Tempat sujud dia di mana-mana ada. Sebab itu sunat berubah tempat ketika melaksanakan solat sunat. Tapi kena cari tempat yang sesuai. Jangan depan pintu pula dia duduk. Bila depan pintu tu bukan salah orang lintas, salah dia yang solat kat situ. Sebab itu adalah laluan orang. Macam mana? Sejadah? Tak dengar. Melintas di hadapan sejadah itu tak ada isu. Yang dimaksudkan hadapan sini tempat kita sujud. Dia lalu betul-betul tempat kita nak sujud. Contoh, antara kita sedang berdiri qiyam dengan tempat kita nak sujud tu berapa kaki? 2 kaki dah kot. Jarak kita dengan tempat tu lebih kurang 2 kaki. Buat contohlah 2 kaki. Dalam tempoh jarak 2 kaki itu dia lintas, itu baru tak boleh. Ini dah 10 kaki dia lintas depan, tak ada masalah. Jadi kita letakkan apa jua di hadapan. Letak handbag kan, nanti handbag pun masalah kan. Bangun sujud handbag hilang. Ada kan bangun daripada sujud handbag dia hilang. Dia letak sutra, tak perasan orang ambil. Tambah-tambah lah orang kata apa, jarak pun jauh-jauh kan. Sembahyang pun kita jauh-jauh, bukan ada sedar handbag hilang. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan membina saf baru. Apa hukum kita membina saf baru? Saf yang pertama penuh, saf yang kedua penuh, saf yang ketiga penuh, kemudian saf yang keempat. Tengok kiri kanan, tak ada orang datang ni. Kita pun duduklah saf yang keempat. Seorang diri. Apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah dengan sumbat masuk jugalah saf yang ketiga tu. Ini isu bukan SOP baru. Ini saya sebut ni bukan tentang SOP baru. SOP baru ni memang kosong banyak lah. Ini sebelum SOP baru ni ataupun secara yang biasa kita solat rapatkan saf. Apa yang dianjurkan oleh Nabi? Masuk juga, himpit pun tak apa. Tapi kita nak selesa. Nak semayang, nak selesa, kangkang pun luar-luar. Kita nak cari yang afdal kan, yang keselesaan kita. Selesa, sekejap pun. Kemudian apa yang dianjurkan oleh Nabi? Kalau tak boleh masuk di hadapan, wijtararta rajulan, tarik seorang ke belakang. Untuk teman kita. Aku semayang seorang ni, gangguan setan lagi kuat. Temanlah aku kat belakang, tarik tu pun kena ada ilmu juga orang yang kena tarik tu. Kalau orang yang kena tarik tu tak tahu, dia marah orang tu. Apa main tak tarik ni? Lepas sembahyang dia marah. Sebab dia tak tahu. Hukumnya adalah begitu. Imam Ahmad begitu ketat dalam soal ni. Imam Syafi'i, okey, tak dapat pahala afdal. Kalau dia sembahyang seorang diri, dia masih lagi dapat pahala jemaah. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau siapa sembahyang seorang diri dalam saf yang baru, tak sah sembahyang dia. Bukan tak dapat pahala jemaah, sembahyang tak sah. Imam Syafi'i, sembahyang masih lagi sah, tetapi tidak mendapat yang lebih afdal. Sebab dia keseorangan di belakang. Tapi benda ni tak pernah berlaku dan tak pernah orang buat lagi, tarik-tarik orang ni. Sebab apa? Mungkin dianggap sebagai perkara yang pelik. Orang tak pernah buat, dia belajar mana? Ada hadis. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Baik, masuk waktu pun masuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.